Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Salam at Ramadan. Kali ini kita bersama kembali dengan Ustaz Hafiz Hanifah dengan tajuk yang lebih menarik, iaitu berkaitan dengan hari ini, iaitu Nuzul Al-Quran. Ustaz, apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Dah 17 hari kita berpuasa. Alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, kita nak cerita hari ini, cerita hari yang cukup indah, iaitu berkaitan dengan Al-Quran. Saya bagi peluang kat Ustaz terus menceritakan keindahan Al-Quran ini juga Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Remy dan juga kepada semua hadirin hadirat, muslimin, muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini merupakan hari yang ke-17 Ramadan. Sedar tak sedar kita sudah memasuki ke penghujung, hampir ke penghujung Ramadan yang Allah janjikan keberkatan dan kerahmatannya yang cukup luar biasa. Sebab itu apabila kita sebut tentang nuzulul Quran, ianya adalah perkataan daripada perkataan Arab nazala, yakni turun, iaitu penurunan Al-Quranul Karim. Bagaimana sejarah sebagai sedikit permulaan, kita tahu ketika mana Al-Quranul Karim diturunkan, surah Al-Alaq, Rasulullah SAW bertahanus berada dalam Gua Hira berseorangan menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihi salam, Iqra. Maka jawab Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah, disuruh baca lagi, Iqra, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Dipeluk lagi sebanyak 3 kali berturut-turut, maka diajarkan Rasulullah SAW dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sehingga ayat yang kelima. Nak memberitahu pada kita bahawa ketika itu mulalah perjuangan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan ketika mana menerima wahyu yang pertama. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Remy, waktu turun ayat Quran tu, waktu itu Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita tahu. Jadi itu kehebatan bahasa Arab. Berbanding bahasa kita, bahasa Melayu ni, maaflah Remy kalau saya sebut, bahasa Melayu ni menciplak lebih daripada 2,000 perkataan daripada bahasa Arab. Contohnya masjid. Jadi bahasa Arab hanya diletakkan tanwin, masjidun, kursi. Emi, kalau kursi bahasa Arab apa? Kursi. Kalau tadi masjidun, kursiyun. Masjid, masjidun ni jadi kursi? Kursiyun. Kursiyun. Jangan mangkuk hayun dah lah. Nak cerita mudahnya, perkataan Melayu ni ambil dari Arab dan banyak lagi. Manara, masajadah, serual, kopiah, semua daripada bahasa Arab. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, nak ceritakan bahawa ketika itu bahasa Arab sudah berada di dalam level yang cukup tinggi. Orang tampal dekat dinding-dinding Kaabah. Ketika turun, Profesor Dr. Hamka, Pak Hamka, dalam tafsirnya, Tafsirul Azhar, dalam muqaddimah tafsir, dia mengatakan bahawa Al-Quran ini mempunyai 3 mukjizat yang hebat. Pertama disebutkan i'jazul lughah, kehebatan bahasa Arab. Sebab itu waktu Al-Quran turun, Allah Ta'ala turunkan Quran dengan kehebatan Quran, orang kafir Quraisy mengata dan mengutuk Rasulullah SAW. Tengok Muhammad ni sihrun mubin. Muhammad ni mereka ayat Quran. Bahkan sebanyak ianya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala cabar orang kafir Quraisy. Apa dia? Allah sebut dalam Quran, qul la in jitama'atil insu wal jin. Kalaulah dikumpulkan sekalian para jin-jin dan manusia kat dunia ni, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan senasah Quran, la ya'tu bimithli. Mereka tidak mampu untuk datangkan senasah Quran. Akhirnya Allah Ta'ala bagi diskaun. Allah bagi bi asyri suwarin. Datangkan 10 surah. Kalau tak boleh 114 surah pun tak ada yang mampu. Akhirnya Allah Ta'ala cabar. Fa'tu bi suratim min mithlih. Datangkan 1 surah. Akhirnya Musailamatul Kadzab dia reka Quran. Dia tiru Quran. Dia tengok surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Dia tukar surah apa dia? Surah Al-Fil. Mal-Fil. Wa ma adraka mal-Fil. Nampak sedap kan ini kan? Tapi itu Quran yang palsu tu. Al-Fil, tahu tak masuk Al-Fil? Tak tahu Ustaz. Al-Fil ni masuk gajah. Al-Fil, gajah,
Malfil, apa dia gajah? Wa ma adraka malfil, tahu tak kalian apa dia gajah? Demi kalau tanya anak tahu tak gajah macam mana? Kita mesti dah tahu lah. Pergi kat zoo. Mestilah orang tahu kan. Gajah ada belalai di depan, ekor di belakang. Ni yang dilakukan Musailamatul Kadzab dan kucuk-kucuk. Dia reka Quran, dia buat ayat Quran, dia hina Quran. Maknanya dia tidak mampu, walaupun ketika itu ramai sastra-sastra orang yang hebat bahasa, akhirnya memeluk Islam kerana hebatnya bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Musailamatul Kadzab tak berhenti setakat itu, Remy. Dia tiru surah Ad-Difda', surah kata. Difda' min difda'in, kata. Apa dia kata? Tahu tak kalian apa dia kata? Kata tinggal dalam air atas darat. Kuak kan, bunyi kata. Nak cerita bahawa jangan kita tentang Quran, makin kita lawan Quran, makin kita tentang Quran, nampak gilanya kita, nampak tidak warasnya kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu Allah turunkan Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ayat Quran ini menceritakan perkara yang belum berlaku. Ini antara mukjizat. Kata fahamkah, Quran ini cerita belum berlaku. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahu tak kalian apa dia hari yang menggemparkan? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari yang menggemparkan itu adalah hari yang mana manusia akan musnah menjadi kelkatu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kalahnil manfush. Hari itu gunung ganang akan hancur menjadi debu. Remy, nak cerita bahawa ketika Quran turun, tak ada siapa boleh tandingi Al-Quranul Karim. Itulah dia 17 Ramadan. Walaupun ulama selisih pandangan, ada yang mengatakan turunnya pada Lailatul Qadar, sebab surah Al-Qadar menyebut inna anzalnahu Qur'anan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan ia, yakni Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Bila turun Quran bukan jadi isu, tapi pastinya di bulan Ramadan. Allah sebut dalam Quran, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang dipenuhi kebaikan yang begitu banyak. Antaranya adalah kehebatan Quran. Poin yang kita nak cerita, Remy, sebagai last ni, bahawa bagaimana kita nak bertadabbur Quran. Orang-orang mereka Quran, tetapi para salafus soleh, para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, mereka bertadabbur, memahami ayat Quran. Mereka tidak akan menganjak ke ayat yang lain. Mereka belajar 10 ayat, mereka menghafaznya dan mereka beramal dengannya. Barulah pergi dengan ayat yang lain. Mereka bertadabbur memahami ayat Quran akan membantu mereka menambahkan iman dan taqwa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Rasanya perkongsian berkaitan dengan Al-Quran ni panjang lagi Ustaz. Tak cukup masa ni. Tapi sekurang-kurangnya kita menyedari kewujudan Al-Quran ni pada waktu Ramadan. Betul. Jadi Ustaz, kita berehat seketika dulu Ustaz sebelum kita sambung ke segmen yang kedua. Seperti biasa, segmen soal dan jawab. Okey Ustaz? Baik. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Saksikan selepas ni. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Bagi anda yang berada di kampung ataupun di tempat lain dan hendak balik semula ke rumah masing-masing, kerajaan sedang menimbang untuk memberikan kebenaran 1 kali perjalanan bagi tujuan ini. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Dan pergerakan ini tentunya akan melibatkan jumlah yang besar. Dan oleh itu kerajaan sedang mengumpul data dan mengkaji kaedah yang terbaik untuk mengatur pergerakan saudara-saudari semua. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, mereka yang terlibat boleh mendaftar secara online di aplikasi yang disediakan oleh PDRM atau membuat temujanji untuk hadir
ke Balai Polis bagi tujuan membuat pendaftaran. Kembali lagi ke dalam segmen soal dan jawab. Dalam segmen soal jawab Salam at Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi 3 soalan, Ustaz. Soalan pertama yang begini. Okey, semasa kalau dalam bulan Ramadan ni banyak ada tadarus, baca Al-Quran, Ustaz kan. Adab-adab baca Al-Quran ni. Misal kata tengah baca Al-Quran, tiba-tiba ada telefon bunyi. Selepas habis jawab telefon, dia nak mulakan dengan bismillah atau auzubillah, perlu atau tidak? Ini soalan ni daripada Hafiz. Juga nama Hafiz juga, Ustaz. Sama kita. Okey, Ustaz. Baik Remy. Terima kasih kepada Encik Hafiz yang bertanya. Baik, apabila kita sebut tadarus ni, ianya selalunya berlangsung pada bulan Ramadan. Sebenarnya bukan saja Ramadan, di luar Ramadan pun boleh. Tapi kenapa berlakunya bulan ni bulan Al-Quran. Jadi orang akan mengimarahkan Quran. Jadi sekarang ni tadarus tak ada di masjid surau. Jadi tadarus dilakukan di rumah. Jadi ayah atau ibu menjadi ketua, jadi anak-anak membaca dalam bentuk halaqah bulat. Itu tadarus. Jadi ada seorang ketua, semua baca, seorang demi seorang baca. Tapi bila baca, lepas tu orang kedua baca, maknanya ditegur, saling tegur. Itu maksud tadarosa, ya tadarusan. Maksudnya saling tegur, belajar. Saling belajar mempelajari ilmu Al-Quran. Jadi antara adabnya sudah pastilah kita tutup aurat, kita dalam keadaan berwudu, dan kita memulakan dengan a'udzubillah. Jadi orang yang pertama membaca mesti fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Mesti jahran, mesti kuat, tak boleh auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tak boleh, tak tepat. Orang yang mula-mula mesti auzubillah kuat, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya dia ada 3 sirah, 3 teknik auzubillah ni. Kata Imam Ibn Jazari dalam kitabnya, pertama auzubillahi minasyaiton. Yang kedua yang masyhur kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung daripada syaitan, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang ketiganya susah sikit lah, tapi kalau boleh baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi 3 teknik ni. Jadi a'udzubillah kena dibaca kuat. Jadi kemudian baru baca bismillah. Lepas tu orang yang kedua nak sambung, katakanlah dia baca habis satu muka surat, orang sebelah nak baca masaluhum. Tidak perlu lagi baca a'udzubillah dengan kuat. Kalau nak baca pun, baca perlahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tak perlu baca bismillah. Bismillah hanya dibaca pada awal surah saja. Jadi terus, dia habis, terus sambung. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Tapi tengah-tengah mengaji, tiba-tiba yang ketua di depan menegur ada salah, dan ketiga tegur, waktu tu ada borak sikit cerita pengalaman ustaz tu kan, saya dulu belajar kat Mesir, jadi dah keluar daripada bab Quran. Apabila nak sambung balik ataupun ada orang call emergency, kata ustaz saya terpaksa angkat telefon ni, dia jawab telefon, dia nak mula balik, dia mesti baca a'udzubillah dengan kuat semula. Tapi kalau tak ada hal yang masih berkaitan tajwid, perbincangan dalam halaqah, tidak perlu baca auzubillah, boleh disambung sahaja, dan pastikan kita habis 30 hari, 30 juzuk buat majlis khatam Quran sebagai tanda kita mengimarahkan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya, ramai orang tak tahu sama ada kita nak mulakan dengan auzubillah ke bismillah ke. Jadi penerangan ni cukup bermanfaat. Okey Ustaz, soalan yang kedua berkaitan dengan teknologi ke Ustaz. Contohnya yang kalau kita sekarang ni Al-Quran pun ada dalam apps. Betul. Kan? Jadi dia dalam handphone. Bila ke tandas ke ataupun tempat yang tidak sepatutnya Al-Quran berada, bagaimana Ustaz pandangan Ustaz? Baik, ayat Quran menyebut la yamassuhu illal mutahharun.
tidak boleh memegang Quran melainkan orang yang bersuci. Ulama sisi pandangan ada yang mengatakan bahawa bersuci ni maksudnya berhadap besar. Berhadap besar ni jumhur ulama. Kalau kita berhadap besar, kita tak boleh pegang Quran. Contohnya orang yang haid, cuti contohnya, ibu-ibu tidak boleh pegang mushaf Al-Quran. Tetapi dalam bentuk telefon dia bukan mushaf. Contohnya telefon kita ni kan, telefon kita ni bukannya mushaf. Dia adalah telefon, hanya ada apps, maka bukan dipanggil Quran. Maka kita boleh pegang tanpa berwuduk, tapi alangkah baiknya kalau kita sentiasa berwuduk, membaca Quran dengan berwuduk. Tetapi isunya kalau kita masuk ke tandas. Sekiranya kita masuk ke tandas, ini contoh kita masuk tandas, dalam keadaan apps tu kita terbuka. Contoh saya buka app saya kan. Jadi apabila kita buka Quran contohnya kan, nampak. Nampak kan? Ada Alhamdulillah kan? Yep. Apps ni dia takkan tutup dengan sendiri. Betul? Jadi kita masuk tandas dalam keadaan berbuka, maka hukumnya berdosa. Haram. Yep. Kita perlu tutup dia. Yes. Maka kita boleh bawa. Walaupun ada apps kat dalam, jadi tak ada isu. Samalah kalau kita pasang ring Quran. Kan ada ring orang call kan? Dia mengaji kan? Ya. Jadi kalau ulama sebagai ulama kata haram sebab ditakuti dua sebab. Pertama, kita kat tandas tiba-tiba bunyi Quran. Telefon ni berbunyi. Yang keduanya sebab kita kadang-kadang apabila orang call, ayat Quran keluar, kita tekan, kita tidak menjaga tempat berhenti. Takut boleh mengubah maksud ayat Quran. Jadi oleh demikian kita tutup. Dalamnya tak ada masalah, kita tutup, tidak ada masalah, tak ada isu. Wallahu a'lam. Oh, baik, betul. Ramai yang simpan buat macam azan pada waktu-waktu tertentu. Betul tak? Ada yang kita masuk ke toilet tiba-tiba waktu kita tak tahu, tak sedar lah azan bunyi. Jadi seloknya ditutupkan lah Ustaz. Ya, kita tutup dulu. Kalau masuk tandas tu kita tutup siap-siap. Tapi kalaulah kita tak perasan, Allah maafkan. Hanya kita cepat-cepat tutup semula. Jangan pula, kalau kita bawa mushaf, kalau pelajar tahfiz selalu bawa mushaf macam saya bawa poket Quran tu, kita masuk tandas, kita kena letak dekat luar. Kita tak boleh masuk tandas. Dia tandas ni yang tempat kita buang air kecil. Kalau yang bilik air, yang tempat mandi, itu khilaf lagi, tak ada isu sangat. Tapi yang tempat tandas tu yang jadi isu besar. Jadi kita kena letak Quran, letak dekat luar. Jangan pula ada yang letak handset dekat luar. Kena pula letak iPhone 11. Betul lah. Bye-bye lah itu. Okey Ustaz, soalan yang ketiga. Soalannya, Al-Quran ni lebih tersentuh kepada orang yang bukan Islam mendengarnya dan berbanding kepada orang yang lahirnya dah Islam. Komen Ustaz. Okey, baik. Sebenarnya orang yang lain dengan Islam lah orang yang lebih memahami Quran. Sebab kita yang belajar Abata, kan, kita yang belajar Muqaddam, kita belajar Iqra dan macam-macam teknik lagi belajar Quran kan. Hanya kenapa hari ni begitu banyak orang-orang barat, terutamanya orientalis barat, orang saintis-saintis memeluk Islam. Dulu orang barat mereka tidak percaya tentang Tuhan. Tetapi dalam hampir puluhan tahun yang lepas, mereka pelbagai majalah mereka mengeluarkan satu statement, Science finds God. Sains hari ini mempercayai kewujudan Tuhan. Contohnya, saya bagi contohnya adalah seorang profesor. Profesor ni adalah tok guru kepada atheism. Anthony Flew nama dia. Anthony Flew ni dia tak percaya ada Tuhan. Tiba-tiba tahun 2003 dia buat satu buku, tulis buku tu, there is, asalnya no, the slash a God. Sebab dia kaji tentang cakrawala, dia kaji tentang Quran. Tetapi Anthony Flew tidak dapat hidayah, tak memeluk Islam. Lagi contoh saya nak bagi, contohnya adalah Profesor Dr. Maurice Buker. Profesor Dr. Maurice Buker ni pakar bedah dekat Perancis. Dia kaji tentang Fir'aun. Dijumpai Fir'aun dekat Mesir tahun 1950. Dibawa ke Perancis dikaji. Saya rekaskan cerita. Dia mengatakan bahawa kulit Fir'aun ni melekat garam yang tebal. Yang mana dia mengatakan inilah Fir'aun namanya Ramses II. Ingat tak Remy?
Ya, Nabi Musa kan terbelah Laut Merah, betul. ada Firaun yang kejar. Betul. Kan? Yang kejar ini namanya Ramses II. Firaun Ya. ni lah. Oh, Jadi oh. satu dunia terkejut macam mana Profesor Dr. Maurice Buker ni, pakar bedah Perancis, boleh mengatakan ini adalah Ramses II. Ya. Sebab dia mengatakan garam yang tebal melekat. Jadi profesor ni tak boleh tidur malam. Ya. Macam mana dia boleh selamat duduk dekat laut beribu tahun? Mestilah kena makan paling tidak dengan baby shark tung. Baby shark ke mama shark kan. Tapi kenapa dia selamat? Ini yang menjadi persoalan. Ya. Akhirnya dia pergi ke Mesir, dia jumpa syekh kat sana, sarjana Islam. Sarjana Islam membaca sepotong ayat Quran dalam surah Yunus. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka. Hari ini kami mengeraskan jasad Firaun untuk menjadi iktibar kepada umat selepasnya. Siapa umat selepasnya? Kita. Akhirnya dia memeluk Islam, Remy. Dia tulis satu buku, The Bible, The Quran and Science. Buku ni boleh download dalam Googleyah wa YouTubeyah. Download. Kalau Remy tak faham dalam bahasa English, ada dalam penulisan asal dalam bahasa Perancis. Boleh download, boleh baca. Tapi bahasa Melayu saya tak pernah jumpa. Saya pernah baca dalam buku bahasa Indonesia. Dia nak cerita Bible tidak ada kaitan langsung dengan sains, tak pernah bicara sepotong ayat dan verses berkaitan sains, tapi Al-Quran menjustifikasikan sains. Sebab ulama menyebut 1/3 Quran ayat cerita pasal kehidupan, pasal lautan, pasal cakrawala, pasal bulan, bintang, matahari. Sebab itu mengapa orang-orang barat mereka mula memahami tadabbur Quran, sebab mereka mengkaji. Jadi kita ni baca Quran baca saja tak cukup. Kita perlu baca, faham dan tadabbur. Mudah-mudahan kita akan menjadikan Quran sebagai syafaat kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Betul. Kalau saya tengok lebih kita mengkaji, lebih kita memahami, lebih penerimaan hati kita kepada Al-Quran, Ustaz kan? Betul. Okey. Untuk segmen kedua kita dah habis, Ustaz. Soal jawab. Betul. Kita tunggu yang segmen ketiga, segmen yang cukup istimewa dalam Salam Eid Ramadan ni. Tentunya pengisiannya yang dinanti-nantikan. Kita berehat seketika, Ustaz. Jangan ke mana. Salam Eid Ramadan. Dalam memerangi COVID-19 ini, pengesanan kontak ataupun contact tracing adalah sangat penting. Petugas kesihatan kita mesti tahu siapa yang pernah berada dekat dengan orang yang dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memudahkan pengesanan kontak, kerajaan telah mewujudkan aplikasi yang diberi nama MySejahtera dan MyTrace. MySejahtera dan MyTrace. Saya harap anda semua yang mempunyai telefon pintar muat turun aplikasi ini untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan melakukan pengesanan kontak jika berlaku jangkitan baru. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Bertemu kembali dalam Salam Eid Ramadan. Hari ini dah masuk hari yang ke-17 Ramadan. Jadi pengisian yang ketiga, segmen ketiga untuk hari ini kita bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah. Hari ini Ustaz nak kongsi apa, Ustaz? Baik, hari ini sebab kita berceritakan tentang Quran, hebat Quran, saya nak kongsikan amalan berkaitan Quran. Sebab dekat kubur nanti, Remy, ada dua perkara yang diselamatkan kita. Solat, dia akan menentukan kita. Amalan pertama diperiksa nanti di akhirat. Bukan dalam kubur. Tapi dalam kubur, kita akan diselamatkan dua. Iaitulah puasa. Puasa akan bertemu Allah, menyelamatkan kita. Kemudian Al-Quran akan syafaatkan kita. Surah Baqarah datang menyelamatkan kita. Tak cukup Baqarah, surah Ali Imran datang. Saya nak kongsikan amalan, iaitulah amalan bacaan suratul Baqarah.
Ustaz, surah Baqarah ni panjang Ustaz. Betul. Memang panjang, nak baca pun dekat 2 jam. Ya. Sebab dia punya juzuk pun 2 juzuk setengah. Lebih Ya. kurang dalam 48 muka surat ke hampir 50 muka surat lah. Surah Baqarah ni. Sebab dia adalah surah terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu, saya nak kongsikan, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang membaca surah Baqarah dalam rumahnya, maka rumahnya akan dijauhi daripada gangguan syaitan, iblis, fitnah, hasad, dengki manusia. Awakamakan Nabi SAW. Jadi, sebab itu, bila kita nak kena baca? Bila kita masuk rumah baru, ataupun kita dah tinggalkan rumah tu, kita balik, kita kena baca surah Baqarah. Dan sebagian ulama mengatakan valid amalan valid bacaan ini selama 10 hari. Jadi lepas setiap 10 hari, maknanya sebulan 3 kali kita kena repeat surah Baqarah. Repeat surah Baqarah. Ustaz panjang tak larat. Saya cadangkan kepada orang awam, buka mengaji kaset ke, MP3 ke, buka Syekh Masyari Rashid Al-Affasi. Orang Melayu kita suka selalu dengar Syekh daripada Kuwait ni. Betul. Dengar suara dia, kita ikut. Kita ikut bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Ikut. Kita tak larat keluar pun, kita baca dalam hati. Dan sambil kita pasang kaset. Mudah-mudahan amalan ini dapat kita teruskan berterusan. Mudah-mudahan rumah kita dijauhi daripada para mungkar, daripada gangguan-gangguan syaitan, jin dan hasad dengki manusia. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Sedap suara Ustaz. Allah, sikit je. Lebih kalau orang dekat Mesir, orang dekat Madinah, Allah, dekat Mekah ni, hebatnya Al-Quran ni, sampai ke orang baca tak sedar. Saya dekat Mesir ni, orang baca Quran sampai orang semayang atas kubah masjid lah. Saya sampai sana 27 Ramadan semayang atas jalan raya. Nak cerita orang nak dengar suara syekh-syekh dekat Mesir, kat Mekah, kat Madinah. Allahu'alam. Tapi saya tengok yang kalau kita tengok dekat media sosial pun ramai yang semayang di jalan kan. Saya tengok surah-surah yang dibacakan pun panjang-panjang, sanggup lagi Ustaz. Kalau kat sini surah Al-Ikhlas tu lah paling panjang rasanya. Itu kalau boleh orang Melayu ni dia nak bacaan macam ni kan, habis waladhdallin kan, baca surah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Dia nak satu ayat aja. Setiap rakaat Alif Lam Mim memang confirm penuh. Tamat sudah episod Nuzul Quran hari ini. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi akan datang Ustaz. Jaga diri elok Ustaz. Pada penonton-penonton di rumah, musim Ramadan kali ini musim yang cukup hebat. InsyaAllah memanfaatkan Ramadan kali ini, Ramadan yang cukup mantap. Sehingga berjumpa lagi episod akan datang bersama Ustaz yang lain. Assalamualaikum.